Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Tuan pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita lahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini bagi saya julung-julung kali saya berada dekat masjid ni untuk memberi ceramah. Sebenarnya apa yang saya nak kongsilah macam mana untuk orang yang berada dekat masjid ni, yang berada dalam masjid, yang biasanya yang datang masjid ni kebanyakannya adalah umurnya 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Okey. Cuba angkat tangan. Siapa yang umurnya 60 tahun ke atas? Angkat tangan. 60 juga. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, 22 adalah 60 ke atas. Okey, 50 ke atas. Yang 60 jangan angkat tangan, memang tu 50 ke atas. 50 hingga 59. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, 40 sampai 49. 1, 2, 3, 4. Oh, tak ramai pula. Okey. 30 tahun hingga 39. 1. 20 tahun ke bawah. Tak, 20 tahun ke atas lah. Macam 20 hingga 29. Oh, ada kat muda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Bawah 20 tahun. Tak ada. Ada bawah 20 tahun. Betul ni. Okey, seorang. 2 orang. Okey. Cuba tengok. Ya. Ini bawah 20 lah. Kita hide kat sini ya. 5, 8 orang. Cuba tengok sini. 22, 15, 5. Ini 9, 10, 11, 3, 4, 41 orang. Maknanya, ini bukan kat masjid ni je. Kebanyakan masjid, orang yang datang ke masjid, solat berjemaah ni, umurnya 40 tahun ke atas. Iaitu orang yang sudah matang. Sudah matang. Bila dari segi kerjaya pun, maknanya ni mungkin dia pegawai. Kalau sekolah ni bukan DG 41 lah. Mungkin 44, 48, 52. Ada jawatan. Bukan baru kerja, dah lama. Dah ada rumah, dah ada tanah, dah ada kereta. Jadi latar belakang ni mengambil kira untuk kita belajar ngaji kat sini. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Ustaz Zakaria Nasruddin. Sebelum ni last kali saya bertugas sebagai pensyarah di IPG Kampus Ipoh, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Jadi saya pencen tahun 2015. Sekarang ni saya sambung belajar di peringkat PhD di UPSI. Jadi apa yang saya buat, ya, saya nak kongsi pada tuan-tuan macam mana bagi orang yang umur 40 tahun ke atas boleh baca Quran dengan cepat. Okey, boleh baca Quran bertajwid dengan cepat. Jadi insya-Allah kita akan bagi pada masjid ni sebanyak 30 naskah Al-Quran yang mana dengan menggunakan Quran yang kami wakaf ni, bukan saya, mana orang masyarakat wakaf ni, insya-Allah betul lah, senanglah Quran ni. Okey. Minta kru bawa Quran tu, bawa mari. Senang. Sekarang tak nampak Quran. Minta tolong. Mana dia? Okey, tak apa. Sementara tu, okey. Ambil satu je. Yang lain untuk sini. Satu untuk saya. Oh, satu kotak bagi mari. Bagi satu. Okey. Bagi satu dulu.
Okey ya. Okey ya. Ini dia. Dia bermula apabila tahun 2013. 2018. Ya. Ada dua orang pelajar saya, student IPG Kampus Ipoh, masuk Islam. Seorang India yang beragama Hindu. Yang kedua orang asli yang tak ada agama. Bila dua-dua umur lebih kurang 20 hingga 22 ni masuk Islam, bila saya ajar mengaji, saya tak gunakan Iqra, tak pakai Muqaddam, tak pakai macam lah, tak pakai. Masa tu saya tak ada, sebab apa, saya berulang alik typing, saya dari typing Ipoh. Jadi saya buat kelas setiap hari Isnin dan hari Rabu. Lepas habis kerja pukul 5:30 sampai 6:30. Maknanya sekali belajar 1 jam. Sebulan 8 kali. Selepas 8 kali, dua-dua pelajar tadi boleh baca Quran. Macam tak percaya kan? Mu'alaf yang masuk Islam lebih kurang 1 bulan. Belajar Quran pun baru 7 kali. Bukan tetap hari ya. Bukan tetap malam. Bukan tetap hari. Ini 5:30 petang sampai 6:30 petang. Lepas tu boleh baca Quran. Jadi saya mula sedar kaedah yang kita pakai ni ya, boleh bantu ramai orang boleh baca Al-Quran cepat. Bila saya diminta menyertai satu pertandingan inovasi peringkat negeri Perak. Jadi dalam pertandingan inovasi itu, hakim tanya, hakim pertandingan, terima kasih. Sandar, okey. Dia tanya, apa bukti kaedah Ustaz bagus? Saya kata tak ada bukti sebab saya buat ni bukan untuk pertandingan. Maksudnya, masa tu tahun 2018 kita tak pakai handphone yang canggih. Pakai Nokia yang ada torchlight tu, yang lampu, tu kita bangga dah. Tahu 2018 tu kalau siapa yang ada handphone nak ada lampu tu special lah. Jadi saya ambil Quran dalam masa pertandingan peringkat negeri Perak tu. Saya tunjuk masa tu saya bawa salah seorang ni, orang asli ni, Mutiara binti Megat nama dia. Mutiara. Saya suruh dia baca. Mutiara baca. Saya buka mana-mana random. Jadi Mutiara ni pun baca, ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Lepas dah 3 baris, dia tanya saya, budak asli ni. Dia tanya dengan saya, betul ke Ustaz? Sebab dia baru belajar 1 bulan. Belajar pula tak ada pakai Iqra, tak ada pakai maknanya saya kata betul tak percaya tanya hakim. Dia kena jauh sikit. Gitu. Hakim kata apa? Beraninya Ustaz. Ustaz bawa sampel hidup. Sebab apa? Masa pertandingan itu ada 3 orang panel hakim yang menghakimi pertandingan itu di peringkat negeri. Ada 3 orang hakim. Tutup. Letak kat situ, dekat mihrab tu. Dekat mimbar tu, kat mimbar tu tak ada kena angin. Alright, terima kasih. Okey. Jadi hakim kata apa? Beraninya Ustaz. Ustaz bawa sampel hidup. Maksudnya bukan saya kata apa yang saya nak kongsi hari ni cepat, malah depan hakim 3 orang hakim, wow. Orang asli ni boleh baca Quran dengan betul, panjang, pendek, dengung, kol-kolah, kenal huruf dalam masa yang singkat. Jadi itulah bermulanya saya menang, dapat anugerah Guru Inovatif Negeri Perak tahun 2018. Kemudian tu JPN Perak, Jabatan Pelajaran Negeri Perak, hantar saya ke peringkat antarabangsa. Yang ni antarabangsa saya menang, dapat anugerah emas peringkat antarabangsa tahun 2013. Tahun 2015 saya mewakili Uniza Terengganu, minta saya wakil Uniza Terengganu ke peringkat ITEC ini Asia. Saya dapat anugerah emas. Dan untuk menyertai pertandingan peringkat Asia ni, saya cuba kepada 13 orang. 3 orang India yang beragama Hindu dan juga Kristian. Dan 10 orang Cina yang beragama Buddha dan Kristian. 13 orang ni saya ajar 1 jam setengah. Oleh kerana dia kafir, tak Islam, saya ajar alif, ba, ta sampai ya. Lepas tu 1 jam setengah. 1 jam setengah. Lepas tu saya buat macam ni. Contohlah, gitulah. Contoh. Bunyi apa? Kalau bagi 2 bunyi apa? Kalau ini bunyi apa? Yang ni bunyi apa?
Kalau baris atas bunyi apa? Kalau titik bunyi apa? Mereka boleh jawab. Orang kafir ni, yang tak pernah dengar alif bata, yang tak tahu jawi. Di sinilah saya buat keputusan bahawa kita tak boleh baca Quran bukan sebabkan jawi. Jawi tak ada kena-mengena. Sebab orang India, di negara India, dia tak belajar pun bahasa tulisan jawi. Orang negara yang duduk di negara China, dia tak belajar pun bahasa tulisan jawi. Nak baca Quran. Orang Melayu ya belajar jawi. Jawi ni, jawi lah orang Jawa. Yalah. Indonesia orang kan. Malaysia orang Malaysia. Kan? Jadi kalau jawi orang Jawa. Maksudnya Nusantara lah. Maksudnya yang belajar jawi kita je. Indonesia, Filipina, apa ni, Kamboja, tu. Tapi yang lain-lain dia tak belajar jawi. Al-Quran baca di Mekah, ya di Mesir atau di Arab Saudi, dia tak belajar jawi, dia belajar huruf hijaiyah bukan jawi. Dia tak tahu, dia tak ada huruf tak ada ca, tak ada dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi kita boleh baca Quran dengan cepat. Saya dapat idea 7 jam ni daripada Tuan Allah Yarham Tuan Guru Datuk Harundin. Sebab Tuan Guru kata Fatihah ada 7 ayat. Fatihah ada seminggu ada 7 hari. Tawaf ada 7 kali pusing. Sa'i 7 kali. Langit 7. Bumi 7 lapis. Saya fikir kenapa nak baca Quran bertahun-tahun? Ada yang umur 40 tahun tak boleh baca Quran, 50 tahun tak boleh baca Quran, 60, 70 masih lagi tidak boleh baca Quran dengan bertajwid. Maka bila saya dah menang peringkat ni antarabangsa ni, saya jumpa Ustaz Rundin balik. Masa tu saya jumpa dekat Tok Bali Resort. Ustaz Rundin tanya, apa asas yang tak buat ni? Saya pun cakap, asas kaedah yang saya cipta ni namanya haraki. Haraki ni maksud bergerak. Kita ada, insyaAllah saya akan tunjuk macam mana cepat baca Quran. Sekejap ya. InsyaAllah sebelum 8.30 kita berhentilah. Jadi Ustaz Rundin kata, saya cakap lah, kaedah yang saya hasilkan ni berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 surah Al-Qamar. Jadi terus Ustaz Rundin tutup buku saya, Inta kena pattern kan. Sebab tu kaedah haraki telah saya pattern kan kalau di bawah My IPO, bawah harta intelek. Jadi kalau dengar belajar mengaji dengan menari tu, itu hak cipta ni lah. Saya juga dikenali sebagai Ustaz Sebenari. Nampak kan? Ustaz Sebenari. Hashtag Ustaz Sebenari. Tuan-tuan boleh layari ya, mungkin malam ni mungkin tak sempat saya nak kongsi. Boleh layari, boleh, siapa yang ada handphone boleh tengok. Dekat YouTube ada. Dekat YouTube ada. Ini laman rasmi pun ada. Boleh tengok video-video secara percuma dekat YouTube. Type je kaedah haraki. Kita ada Haraki TV. Mungkin lagi ni saya tak sempat nak terangkan, nak kongsi. Sebab apa? Nak tengok macam mana saya ada semasa pertandingan ITEC ni, ada orang Jerman, orang Taiwan. Saya ajar dia lebih kurang 30 minit. Di dalam YouTube tuan-tuan boleh tengok macam mana orang Jerman tu baca. Dengan bayangkan orang Jerman yang beragama Kristian, dia boleh baca macam ni. Saya buat baris. Saya bagi titik. Contohlah, ini contohlah nimbah. Ini 3 titik. Gitulah. Lepas tu saya bagi baris. Ambil kau. Try read. Orang Jerman yang beragama Kristian, setelah saya ajar 30 minit, boleh baca. Macam. Sebab tu saya dapat anugerah emas. Dan oleh kerana kaedah ni pelik, kita adakan tarian, ada nyanyian. Maka saya jumpa beberapa orang. Tadi selain daripada Ustaz Rundin, saya juga jumpa beberapa orang mufti. Antara mufti yang saya jumpai, yang saya temui, pertama Mufti Sabah Suhaibul Samah Datuk Bongsu Aziz. Kemudian saya juga jumpa Mufti Johor Suhaibul Samah Datuk Tahrir. Saya jumpa Mufti Pulau Pinang Suhaibul Samah Datuk Salim, Datuk Dr. Salim. Saya juga jumpa Mufti Wilayah yang sekarang ni Menteri Agama Suhaibul Samah Datuk Zulkifli Al-Bakri. Saya juga jumpa Mufti Negeri Sembilan Suhaibul Samah Datuk Yusuf Ahmad. Saya baca dengan cara menari. Saya menari ni, baca dengan tajwid.
Yang paling menarik, ramai-ramai mufti tu mufti wilayah atau mufti Datuk Zul. Syekh, Intan pernah masuk TV tak? Dia tanya saya, pernah masuk TV tak? Saya kata saya tak pernah. Saya tak pernah masuk TV. Kalau tak pernah, saya nak bawa Intan ke TV Hijrah. Boleh tak Intan datang sekian-sekian masa, Intan datang konti TV Hijrah, anak nak jemput Intan bercakap dalam bicara ilmu bersama dengan mufti wilayah ataupun Datuk Zul sekarang. Sejak saya keluar kat TV tu, saya kerap dijemput lah. So, dan saya juga masuk pertandingan ni yang tahun 2018 ni, International Syariah Compliant, mana patuh syarak. Apa yang saya nak kongsi pada malam ni, cara yang mudah belajar tajwid, cara mudah baca Quran bertajwid. Boleh? Baru itu mukadimah, sekarang baru masuk. Okey ya? Boleh saya mula? Boleh tak? Senyap ni. Ya, kita kalau kita orang lapar, baru kita bagi makan. Orang dahaga, baru kita bagi minum. Tuan-tuan nak tak belajar dengan cara cepat? Ke nak lambat? Ustaz, lambat dapat banyak pahala Ustaz. Cepat berapa pandainya. Tuan-tuan, bila umur 40 tahun ni, kita tak tahu. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Betul tak? Yang ni bawah 40 tahun ke bawah tak apa. Kan? Remaja lagi. Sebab tu, apa yang saya fokuskan, tengok ni. Cuba saya tengok ni. Khas kepada orang dewasa yang celik rumi tetapi buta Al-Quran. Maknanya, syarat dia dewasa. Bukan benda kanak-kanak boleh. Tak boleh. Saya ada tadika dekat Taiping, ada 2 tadika dan 1 taska. Kanak-kanak boleh, tapi saya tak tumpuk kepada kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib solat, tak wajib baca Quran. Kita ni, sebab apa? Dalam hadis Iqra'ul Quran, Nabi sebut bacalah Quran, fa innahu ya'ti, sebab Al-Quran ni akan datang Yaumal Qiyamah, pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabihi, akan bantu kita, jadi peguam kita bila kita mati. Bayangkan kalau kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran, siapa nak jadi pembela kita? Kan? Rumah besar, kereta banyak, tapi kita tak mampu baca Quran dengan baik dan kita jarang baca Quran, sangat rugi. Jadi kami datang sini untuk nak serahkan Quran ni kepada pihak masjid. Kalau boleh, beberapa buah masjid tiap-tiap hari dia baca Quran. Saya rasa kat sini pun okey. Mulakan hari kita, jangan tengok handphone, jangan tengok WhatsApp, jangan tengok Facebook. Mulakan hari kita dengan tengok mesej Allah. Jadi kalau masjid ni buat cantik, bagus. Cuma kita nak ajak kawan-kawan lain baca sama-sama. Tak lama pun, 2 minit, 3 minit je. Satu hari 1 muka surat. Nak bagus macam setengah-setengah masjid tu, dia baca 1 muka surat, tengok terjemahan. Dah, sadaqallah. Bukan nak syarah banyak-banyak sebab orang nak kerja. Orang nak kerja kan? Tiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Khamis kan? Orang nak kerja, jadi jangan lama-lama. Jadi, sekurang-kurangnya tiap hari kita baca Quran dulu. Jadi, Quran yang kami akan serahkan kepada pihak masjid ni, ini adalah Quran wakaf daripada orang ramai. Sebab, orang ramai yang mewakafkan Quran, daripada seluruh Malaysia ni, ada yang Sabah, ada Singapura. Orang yang mewakafkan Quran ni, kita akan bagi dia percuma, video percuma. Dan juga e-book percuma. Macam mana kaedah ni? Yang kita, senanglah gunakan ni. Okey, kalau kita nak mula kongsi, saya akan gunakan papan putih banyak. Tuan-tuan boleh rapat. Tolong edarkan Quran. Rapat sikit, senang, kami nak serahkan Quran. Kita bagi ke Quran ni, tuan-tuan tengok, lepas tu kan kumpul, baru kita buat gimmick penyerahan Quran. Rapat sikit, senang, kami nak edarkan Quran. Ini saya padam. Kita nak belajar, bukannya nak bersembang ni, kita nak betul. Ini okey ya? Ada soalan sementara saya padam ni? Rapat. Boleh, rapat lagi boleh ha. Ini boleh ha, ni kosong ya. Jarak semayang tu. Okey. Kalau tak cukup, kongsi-kongsi dulu. Yang muslimat jangan lupa bagi. Okey. 41.8. Kalau malam semalam saya mengajar dekat di Behrang 2020. Pun sama, natijahnya yang datang masjid ramainya orang tua-tua, 40 tahun ke atas. Jadi kita nak cepat. Ya, bukan nak cara lambat, tak cepat. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Berbalik kepada cerita tadi, cadangan untuk pagi-pagi baca Quran. Ustaz, kalau orang tu tak boleh baca Quran, buat macam mana?
Dia tak kena huruf. Bagi orang yang tak kena huruf, contoh, pagi-pagi tu jangan bangun. Sebab bukan suruh baca seorang-seorang. Imam akan baca, Bilal akan baca terjemahan. Nak tukar apa? Buka Quran dah dapat pahala dah. Jangan sampai terbalik, nampak sangat tak balik. Jangan sampai terbalik, relax je. Kau takkan tak kenal terbalik ni kan. Pegang elok-elok. Muka surat apa? 3, muka 3. 3 yang mana? 3 mana? Contohlah. Ataupun nak elakkan malu. 3 mana? Contoh. Dia tengok Quran pun dapat pahala. Ataupun orang bukan nombor 3. Dia tak tahu ni, tak contoh. Yang saya bagi contoh. Katalah jemaah tu dia saja datang masjid tapi tak kena huruf. Nombor Arab ni mana? Dia tahu. Nombor Arab dia tak semua orang tahu, semua orang tahu ni. Mana satu muka surat 13. Dia buka Quran tengok saja dah dapat pahala dah. 3 perkara tengok dah dapat pahala. Yang pertama tengok Kaabah. Bukan tawaf, bukan solat, tengok Kaabah dapat pahala. Yang kedua tengok Quran. Mata yang melihat Quran mata dapat pahala. Yang ketiga tengok wajah mak bapak. Jadi kalau lah pagi-pagi tu kita kata pihak masjid, okey, mari kita ambil Quran. Sebab tu biarlah orang yang wakafkan Quran ni dia dapat pahala. Sebab orang nak wakaf Quran supaya dapat pahala. Contoh di Masjid Haram, Masjid Nabawi, orang jangan lupa ya, kalau pergi umrah ni nak kita titipkan duit, nanti sampai kat Mekah nanti tolong wakafkan Quran. Sini kalau aku wakaf banyak Quran, orang tak pakai pun, elok susun, elok susun. Sebab kita tak gunakan. Tambah-tambah lagi orang sekarang ni COVID jangan pakai Quran. Sudah, dah lah kita jangan pakai. Jangan buka, dilarang pula buka. Sebab orang yang nak pegang Quran dia ambil semayang dulu, dah bersih. Kan? Risiko untuk COVID tu mungkin kurang lah. Sebab dia ambil wudu. Lebih selamat sebenarnya. Kalau kita pergi pasar raya lagi risiko. Tangga dah, macam-macam kita pegang lagi. InsyaAllah mudah-mudahan orang yang nak baca Quran ni Allah pelihara. Baik, balik. Kalau yang dia kata dia tak kena huruf, dia tengok je, dapat pahala dah. Orang buka muka surat 3, dia buka muka surat 30 atau dari belakang. Boleh dapat pahala. Jadi itulah peluang waktu pagi. Sebab bila kita mulakan hari kita dengan baca Quran atau tengok Quran, hari-hari itu akan diberkati oleh Allah SWT. Dipermudahkan segala urusan. Kita nak cari rezeki pun senang. Baik, habis. Sekarang ni kita cerita pasal biasanya Masjid Surau akan belajar tajwid. Ini biasanya. Kan? Ramai ustaz, ramai ustazah akan mengajar tajwid. Tetapi malam ini saya tak ajar tajwid. Kita akan belajar tak cukup tempat ke bawah lah. Belajar membaca Al-Quran bertajwid. Beza hukum. Pertama, ini nombor 1, ini nombor 2. Ini nombor 1. Nombor 1, belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Tak wajib. Ini macam sebenarnya jenazah tu. Solat jenazah hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Sebahagian baca Quran dah semayang jenazah, okey, yang lain tak payah lagi. Bukanlah kena mesti. Tetapi belajar membaca Quran bertajwid, ini fardu ain. Beza kat situ. Maksudnya kita kena belajar macam mana baca Quran tu dengan betul. Apa beza dia, Ustaz? Lebih kurang je. Beza. Kalau belajar tajwid, kita akan dengar idgham, ikhfa, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Kita dah umur 40 tahun ke atas ni. Aku dah belajar dah lama dah. 10 tahun aku dah dengar dah mad jaiz munfasil. Mad jaiz hidup lagi ke dah meninggal? Dia ingat mad jaiz yang penyanyi tu. Kan? Saya ajar orang asli dekat kampung ni kan. Dekat Siput. Ini mad asli. Ustaz, mad orang Melayu ada tak? Betul, memang kalau kita biasa, kita memang betul mad asli. Kita pergi kampung orang asli tu, orang Temiar tu. Saya pergi kampung Keep, dekat Baung, Kuala Mu. Ustaz, kalau mad asli ada, mad orang Melayu macam mana, Ustaz? Selamba muka. Dia bukan lawak jenaka, memang betul. Mad orang Melayu. Saya berkata, kenapa dia tanya? Sebab, saya ajar dia mad asli. Alif waw ya ni mad asli. Tak boleh cakap macam itu. Sebab bukan orang cerdik. Bukan semua orang faham.
Kita faham lah sebab kita mengaji. Orang awam bukan semua. Nampak tak? Jadi kaedah ni sesuai untuk orang dewasa yang awam ni, bukan orang masjid ni. Orang masjid okey lah. Yang dah ngaji ni okey. Cuma kita fikir orang lain yang ahli qaryah kita, yang duduk kat taman sana, yang jarang datang masjid waktu Jumaat saja. Yang ni kita tolong. Baik. Jadi bila belajar membaca Al-Quran bertajwid, ini pentinglah sebab Fatihah kena baca dengan tajwid Fatihah. Apa ni selawat kena betul. Memang walaupun ni tapi kena dengan betul lah panjang pendeknya kan. Jadi bila sebut tajwid apa? Bila sebut tajwid, apa benda yang disebut bila sebut tajwid? Paling penting apa dia? Kenal huruf, betul tak? Nombor 1, kenal huruf. Sifatlah kenal huruf. Di mana ada sifat, ada makhraj. Okey, nombor 1. Nombor 2, nak tahu apa lagi? Panjang pendek. Itu je. Nak tahu ustaz ini panjang ke pendek? Dah. Nak tahu yang tu je. Yang ketiga, nak tahu apa lagi? Dengung ke tak dengung? Betul tak? Aku nak tahu dengung ke tak dengung. Ustaz cakap je, dengung tak? Namun istilah-istilah saya tak nak. Ustaz, ini dengung ke tak? Tak, ini idghamah. Tak, dengung ke tak dengung Ustaz? Tu je. Ini cerita orang awam ni, orang yang umur 40 tahun. Kita bukan nak periksa. Haji yang 60 tahun tadi mana yang angkat tangan ni? Haji nak periksa apa? Kita bukan nak periksa, aku nak baca Quran ni. Kalau kanak-kanak sekolah kafar ke, dia kena ini idgham, ini ikhfa. Idgham ni ini dia urut-urut dia. Qalqalah ni. Itu untuk murid-murid ataupun anak kita, cucu kita. Tapi untuk umur 40 tahun ke atas, keutamaan kita boleh baca Quran bertajwid ni. Boleh membaca Quran bertajwid. So, nak tahu dengung ke tak dengung? Pendek ke panjang? Dah. Dengung atau tidak? Nombor 4. Nak tahu kat benda qalqalah. Saya dengar macam ada qalqalah. Qalqalah. Ini bukan kolah yang dekat ujung tu, bukan. Qalqalah. Qalqalah ni mana berdetak. Lagi? Nak ditekankan ke tidak? Ini sabdu lah. Sabdu. Syaddah. Dan yang kelima, yang keenam, akhir sekali. Nak tahu wakaf ibtidak. Dekat mana nak berhenti, nak mana sambung. Wakaf ibtidak. Nak ambil kat mana ni, nak berhenti kat mana ni. Baca Quran tu. Okey dah. Okey, sekarang ni okey, dah ambil lah laman web. Kalau saya tak sempat ni sebab saya tengok jam ni. Kan, jadi kalau nak sambung lagi, saya ada kelas setiap hari boleh belajar secara online dekat Facebook, laman rasmi Kaedah Haraki. Laman rasmi Kaedah Haraki. Kat bawah tu ada, kat sini pun ada. Bawah tu. Okey. Jadi yang pertama saya nak kenalkan yang ni, nombor 6 dulu. Boleh? Nombor 6 ni setelah saya pandang sebelah kanan, setelah saya pandang sebelah kiri, saya tak nampak Quran tu. Cuba ambil. Satu. Ini cuba tengok dulu. Yang sana. Yang sana. Je. Cuba tengok. Tak ada yang sana. Okey. Okey, cantik. Okey. Wah, terima kasih. Okey, cantik. Quran ini okey. Quran ni karya Abistari juga, sama yang tuan-tuan pegang, karya Abistari. Cuma Quran ni tidak ada wakaf ibtidak. Jadi maknanya tuan-tuan pakai Quran ni pertama besar. Tengok ukuran dia. Mana besar. Kita tua-tua ni, tua-tua lah, umur 40 tahun ke atas ni dah tak nampak. Tengok, besar tak saya dia? Nampak? Ini kecil. Ini besar. Jadi kalau orang tua-tua lah. Kita lah, saya pun dah umur 60 ni. Mana kita pilihan kita? Besar lah. Dah. Habis. Jadi dalam Quran besar ni, kalau tengok, buka je. Tanda merah ni. Merah. Itu tak ada wakaf tak? Itu tak. Tak ada. Itu tak. Tak tanda. Ada. Ada, itu ada. Okey. Tapi kecil. Cakap dia ada terjemahan. Okey, bagi kita yang orang awam ni, ini sebab tu kita wakafkan Quran ini. Sebab apa? Kita anggap orang yang dalam masjid ni kebanyakannya 40 tahun ke atas. Memang relevan lah Quran ni. Bukan tak bagus Quran tu. Sesuai untuk orang banyak pelajar-pelajar, student, memang bagus. Baik. Kalau merah ni, cuba tengok. Nampak tak warna merah?
Dia punya ni highlight merah ni. Merah tu mana berhenti, tak payah undur. Tak payah reverse, terus je. Berhenti, sambung terus. Dapat? Itu kalau merah. Manakala hijau, ni hijau, nampak ni hijau? Nampak jumpa hijau? Cuba tu hijau. Ni bawah ni ada hijau. Ni hijau ni. Kan? Buka mana-mana memang ada. Kan? Hijau. Maksudnya berhenti kat situ, kat ujung tu, ambil balik. Nak mula sambung ayat, ambil dari belakang dia tu. Belakang mula hijau tu. Faham tak ni? Dia kena tengok Quran baru tahu. Oh, kalau tak nampak Quran, hijau, merah apa benda ni? Kalau yang tak ada Quran tu tengok. Ya. Okey, itu nombor 1. Selesailah nombor 6 ni. Sebab nak tahu kat mana berhenti, yang mana nak sambung, kena tahu bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, dah lah umur kita dah 60 tahun. Bila lah belajar bahasa Arabnya? Nak belajar tajwid lagi. Sudahnya mati macam tu je. Yang pentingnya, Quran ni. Sebab tu, cara nak atasinya, pakai Quran ini. Cuma ingatan saya, terutama kepada pengurusi dan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, jangan bawa balik Quran ni. Quran ni wakaf. Waqifun maknanya terhenti dekat masjid ni. Tak boleh buat, Quran ni baguslah. Bawa balik seorang-seorang. Saya serahkan hari ni 30 tiba tu, 3 je. Yang lain bawa balik. Bukan. Jangan. Salah faham. Itu kena beli. Nak kena belilah. Siapa yang beli, siapa yang wakaf, kita bagi dia e-book ni. Saya cakap memang kita tak sempat. Saya akan tengok, ni hijau ni macam ni. Saya ada terangkan dalam video tu. Secara percuma. Siapa yang beli, siapa yang wakaf, kita bagi percuma. Okey, selesai. Ada soalan? Muslimat boleh tanya tentang hijau merah ni? Okey, saya tanya. Dah, sekarang ni kita pergi yang kenal huruf. Kenal huruf. Okey, oleh kerana kebanyakan yang datang masjid ni orang yang bukanlah tak pandai sangat. Bukanlah buta. Mungkin rabun tu ada, tapi buta, ini bukan buta mata ni. Maknanya dia bukan tak kenal langsung. Macam tadi saya cuba bagi contoh Cina, India tu memang buta. Tuan-tuan ni saya yakin memang dah boleh ngaji, cuma masalah panjang pendek je. So, tetapi kalaulah ada yang tak kenal huruf, Ustaz saya kenal alif batal tapi boleh sambung ni. Sod ke dot ni? Bukan zo. Bukan. Yang tu. Yang tu kita ada kelas. Sebab apa? Kalau malam ni saya ajar memang tak sempat lah. Kita ada 28 tarian. Dah ada 28 tarian. Siapa-siapa yang nak belajar tu nanti boleh tulis kat kertas je. Ya, kertas. Bagi. Okey, kertas. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk yang nombor 2 ni. Ya. Kita nombor 2 ya. Untuk panjang pendek ni. Ya, yang paling banyak dalam Quran ni panjang pendek. Paling panjang berapa harakat? Pandai, bagus. Betul. Mana ada 7? Memang 6. Paling pendek berapa? 1. 1 lah. Paling pendek. Paling pendek 1. Tak dengung. Izhar namanya. Tapi kalau boleh kita tak gunakan istilah izhar, ikhfa. Pendek lah. Sebab apa? Kan orang awam tak tahu panjang, pendek, dengung dah. Izhar, idgham, semua tu memang betul. Tapi kalau saya cakap macam itu, orang awam idgham, dia takut dah. Okey. Yang kedua, yang 2 harakat. Okey, saya nak tunjuk. Yang pertama dulu. Okey. Ini tim saya ada bagi, siapa nak wakaf nak boleh tulis je. Tak payah bagi duit. Jangan bagi duit, tulis je. Nama, nombor telefon. Duit kemudian. Kita tak mau ambil duit malam ni. Faham? Siapa nak wakaf? Ustaz, saya nak wakaf untuk arwah, nak Quran ni ataupun nak beli, tulis je kat kertas tu. Okey? Jangan tanya, Ustaz, saya macam mana dapat ni? Cuma saya beritahu, jangan bawa balik Quran ni. Quran ni hak masjid. Tuan-tuan nak wakaf boleh. Beli wakaf kat sini. Boleh. Okey, saya yang ni tu. 1 harakat, 6 harakat, 2 harakat. Saya ambil 6 harakat. 6 harakat ni, yang pertama, kalau nampak tanda cacing. Cuba tengok dalam Quran. Tengok, warna tak kisah. Warna hijau ke, warna biru ke, warna oranye ke. Nampak cacing, walaupun dia waw kecil, ada cacing atas tu pun boleh pakai. Asal ada cacing saja. Ya, mudah ingat cacing. Kita tu ni lagi idgham payah. Cacing, apa dia? Cacing. Tarian dia, dengar ni. Ni haraki ni menari. Tariannya nak mudah ingat, tarian cacing. Tarian apa?
Cacing. Okey, kita belajar cacing. Cara cacing ni begini. Angkat tangan kanan. Ikut saya. Kalau tadi Quran, mata tengok Quran, mata dapat pahala. Mulut baca Quran, mulut dapat pahala. Telinga yang dengar ayat Quran, telinga orang yang mendengar ayat Quran, telinga dapat pahala. Tangan yang kita gerak-gerakkan kerana baca Quran, tangan dapat pahala. Okey, tangan buat gini. Lipat ibu jari. Lipat 3 jari. Alright. Cacing bergerak macam mana? Saya tak cakap dah betul-betul. Kan? Cacing gerak. Okey, tarian begini. Dari tengah badan kita akan gerak-gerakkan ni sampai depa. Tuan-tuan sampai ke sana lah. Saya menghala ke jalan tu. Bukan macam ni bang. Sini. Depa. Sini kalau tuan-tuan menghadap kiblat ni, sinilah. Selagi tak depa tak cukup harakat. Contoh, muslimat boleh ikut tak? Bukan macam ni puan. Ini wiper, tarian wiper, tarian cacing ni. Okey. Contoh Yasin. Kan? Yasin. Atas sin ada cacing kan? Oleh kerana atas ya tak ada cacing, jangan buat. Ya, relax. Sin. Cuba buat sama-sama. 1 2 mula, sama-sama. 1 2 mula. Ya. Depa ni cukup 6 harakat. Kalau dulu kita belajar ya, sin. Dulu zaman saya kanak-kanak inilah. Oleh kerana guru Quran saya garang, kan dulu pakai rehal, bukan rehal yang ni kan, rehal yang silang tu kan. Tangan bawah. Ya, tengok takut tangan ustaz bergerak. Sebab ustaz pegang rotan. Ya, sin. Lega. Wal Quran lagi. Yang tu takut. Tapi kali ni ya, sin. Okey, boleh. Cuba lagi sekali. Alif lam mim. Alif lam mim. Ada berapa ekor cacing? 2. Atas lam ada seekor, atas mim ada seekor. Tengok, mari kita buat tarian dia. Alif jangan buat apa-apa sebab dia tak ada cacing. Alif lam. Depa dulu. Patah balik dulu. Patah balik semua. Patah balik. Mim. Baru betul. Jangan cacing seekor pergi balik. Seekor patah balik. Tamu. 2 ekor cacing. 1. Lepas tu 2. Sama-sama buat. 1 2 mula. Alif lam mim. Settle. Macam. Okey tak ni? Sebenarnya tarian cacing ni bersamaan dengan 10 hukum tajwid. Kalau nak dengar je lah ya. Jangan takut. Dengar saya kalau nak belajar tajwid ni. Kalau yang warna hitam ni. Mad jaiz munfasil, mak wajib muttasil, mak silah tawilah, mak lazim kalimi musaqqal, mak lazim kalimi mukhaffaf, mak lazim harfi musaqqal, mak lazim harfi mukhaffaf. Yang tu kaf. Orang yang belajar ngaji itu tak apa. Yang kita orang awam ni tarian cacing. Dah ingat tarian apa? Lagu dia, lagu cacing. Buat ni. Kita menari dan menyanyi. Ikut saya. Ini tarian. Nyanyian dia begini. Nyanyian cacing. Nyanyian cacing. Eloklah rakaman ni eloklah. Okey, ada rakaman saya nyanyi. Okey. Nyanyian cacing lagu dia begini. Gedi. Sama-sama. 1 2 mula. Gedi. Dah lah. Kita nak mengaji, bukan nak menyanyi. Ulang balik sama-sama. 1 2 mula. Dah, sekian, terima kasih. Boleh ingat tak? Takkan tak ingat. Gedi. Kalau tadi kan 10 hukum tadi, pening mak jaiz tu, mak wajib lah. Jadi gede. Sebab yang penting baca Quran bertajwid. Habis 6. Okey. Yang 2 harakat pula. Okey. 2 harakat pula. Yang 2 harakat ni tariannya buka pintu. Buka pintu. Tarian buka pintu ni, tangan buat gini. Ikut saya. Ni tarian kedua ya. Ni yang 2 harakat. Tangan buat ni, letak dekat dengan pusat. Dekat pusat, parah pusat. Okey. Kita buka 90 darjah saja. Ya betul. Gitu. Ya. Macam contohlah, bukan sliding door. Ni pintu yang kayu tu kan. Gitu. 90 darjah je. Jangan lebih. Okey. Lagu dia. Jadi lagu dia boleh ingat. Lagu buka pintu. Lagu buka pintu. Tadi lagu cacing apa dia? Sampai sekali cakap dah ingat lah. Gede. Lagu buka pintu pula.
And sama-sama, satu dua lah. And kalau ensil dah karat, ensil tahu ensil? Ensil. And adalah. And dua harakat. And memang tak jumpa orang belajar mengaji macam ni. Saya yakin. Sebab tu saya dapat anugerah inovasi negara. Anugerah inovasi negara. Pelik belajar ngaji dapat anugerah inovasi negara ni, pelik. Jadi and sama-sama. Dah. Masa bila nak tu? Iaitu saya padam ni ya. Ini saya padam. Yang ni bagi ketika nampak alif kosong, waw kosong, ya kosong. Cuba tengok dalam Quran. Alif kosong, waw kosong, ya kosong. Contoh, mari kita tengok. Ini masa isyak pukul 8:30 dah. 22 dah. Lagi 2 hari. 2 hari pula, 2 minit lagi. Dah masuk zuhur, dah masuk isyak dah. Macam mana? Tengok contoh ayat surah Al-Baqarah ni, muka surat 2. Sekejap ya, boleh? Surah yang ni, surah Al-Baqarah ni. Ayat yang ketiga. Allazina. Ya kosong. Zal, kalau dulu kita belajar zal ya mati bawah zi dulu, Quran dulu. Tapi Quran sekarang ni dia tak ada ya mati. Zal bawah zi, ya tu kosong. Allazina, cuba. Allazina. Cuba. Dengan tarian. Allazina. Waw kosong. Nuna. Minuna. Tarangan nah, waktu bil ghaibi wa yuqimu. Nah, cuba wa yuqimu lah. Sama kita tengok Quran. Wa yuqimu. Nah. Boleh? Iaitu bila ada alif kosong, waw kosong, ya kosong. Dan saya kena nak terangkan laju sebab dah masuk isyak. Alif kecil je. Waw kecil, ya kecil. Gitu. Contoh surah Al-Baqarah tadi. Contoh. Mana tadi surah Al-Baqarah tadi? Contoh ni. Zalika. Ada alif kecil kan? Zalika. Jadi buka pintu lah. Zalikal kitabu la raiba fi. Mana lagi? Gitulah alif kecil. Waw kecil, ya kecil. Okey. Tetapi kalau tak ada alif waw ya dengan alif kecil ni, ketuk pipi. Yang tak ada alif waw ya kecil, mati, ketuk pipi. Satu harakat. Satu harakat. Bismillah. Satu lagi yang ketiga, Allah. Alif lam lam ha. Ini pun 2 harakat. Bukan macam ni. Dia macam tu je. Allah. Macam azan ni. Allah. Allahu Akbar Allah. Kan? 2 harakat. Lepas ni bila boleh lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam bab mengaji dia hanya 2 harakat je. Kalau dalam azan boleh panjang lagi. Allahu Akbar. Allah. Boleh panjang lagi. Tapi bila ngaji jangan Bismillah. Tak boleh. 2 harakat saja. Okey? Itu saja yang boleh saya kongsi malam ni. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut, tiap-tiap hari saya mengajar secara percuma dekat Facebook. Boleh like dulu. Type laman rasmi Kaedah Raki. Like sampai tangan tu warna hijau, warna biru. Dah. Boleh follow saya. Tiap-tiap hari pukul 7.45 pagi. Setiap hari ya. Every morning. Dengan pukul 10.45 malam. Ini surah Kahfi. Surah Al-Mulk. Sorry. Ini satu hari satu muka surat. Satu muka. Yang mana tahu tak sempat nak ni. Boleh. Yang kedua, kalau nak belajar tajwid yang detail, tengok kat YouTube. Subscribe. Banyak video-video tu. Nak tengok macam mana saya masuk TV. Baru ni keluar Persada Journal yang terbaru. Ya, boleh tengok. Ada soalan?
Ada soalan? Saya buka untuk soalan. Minta maaf saya tak boleh panjang lebar sebab apa? Isyak ni dia orang datang ni nak semayang, bukan nak belajar ngaji. Apa dia? Lagi? Okey, saya sekarang ni, siapa yang nak belajar cara mengajar kaedah haraki? Angkat tangan. Ustaz, saya dah boleh ngaji, tapi saya nak ajar orang lain dengan cara haraki. Kita ada esok seminar, kebetulan bagus tanya. 12 mula pukul 9.30 pagi besok. Percuma dekat macam ni, ada kertas yang diedarkan tu, tulis nak belajar cara mengajar. Ada apa ni, board tu tulis siapa nak wakaf, tulis kat situ nak wakaf, nak beli. Yang penting nombor telefon je. Kita berhubung kemudian. Boleh? Duit kemudian. Bank in saja. Ustaz, saya nak wakaf seluruh naskah, nanti saya bank in. Tulis saya nombor telefon, nanti kita berurusan kemudian. Sama juga tuan-tuan yang nak, Ustaz saya nak belajar, saya nak belajar macam mana ajar anak, nak ajar pelajar-pelajar saya, nak ajar orang lain. Tulis nak mengajar, tulis nak mengajar. Atau ambil nombor telefon. Kalau nak belajar, saya tak pandai ngaji. Jangan tulis kat situ. Orang cuma, Mamat ni tak kerti ngaji. Jangan tulis. Itu pandai-pandailah sikit. Dekat kertas tu ada nombor telefon. Telefon orang tu. Ustaz, slow-slow cakap. Ustaz, saya nak belajar ngaji, Ustaz. Tulis kat situ. Jangan tulis. Telefon. Ada dekat situ, dekat kertas tu ada nombor telefon. Ambil nombor telefon tu, call terus. Ataupun bisik saya. Ustaz, saya nak ngaji dengan Ustaz dah. Okey, boleh. Sebab orang tua-tua ni, atau orang dewasa ni, dia malu. Sebab tu kalau buat kelas mengaji, sama, ayah haji baca haji. Ini dah mula abah dah ni. Bulan depan minta maaf Ustaz, aku tak akan datang dah. Takut Ustaz pindah, sila baca. Sebab tu bila kelas mengaji, balik-balik tiang ni ada orang ramai rupanya. Jadi dia orang takut kena tanya. Jadi kaedah haraki ni dia tak payah. Ya, insya-Allah. Cuma saya tak sempat nak sampaikan pada malam ini kerana masa yang suntuk. Okey. Last sekali soalan. Boleh Muslimat nak tanya? Boleh? So, kalau boleh kita manfaatlah Quran yang diwakafkan ni untuk, kalau boleh pihak masjid adakan program tiap-tiap hari buka Quran. Kalau boleh ada cari macam tadi mana ni ada Quran yang terjemahan tadi yang terdampak tadi. Ni satu saya nampak situ banyak orang wakaf tu. Supaya orang yang wakaf ni dia puas hati. Sebab apa? Orang yang wakaf ni saya yakin ini ada wakaf ni. Jadi sekurang-kurang dia dapat pahala. Kan? Jadi baca terjemahan, jangan hurai panjang-panjang, baca terjemahan dia dah. Sadaqallahul azim, dah baca doa, semua kerja. Supaya hari-hari kita mulakan dengan Al-Quran. Boleh ke boleh? InsyaAllah ya. Baik, saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusi masjid kerana beri laluan kepada saya. Sebenarnya kami ada masalah ni. Quran banyak ni. Quran yang kami dapat ni, kami nak edarkan. Sebab PKP ni, alamak, beribu dekat pejabat saya. Kalau tuan-tuan ada jawatan kuasa masjid ke, pejabat-pejabat, tetapi pastikan surau masjid tu ada orang. Kalau Ustaz, saya punya surau tu tak ada Quran, boleh tak Ustaz keluar? Boleh. Saya akan tanya, nak berapa puluh? Nak berapa ratus? Saya akan bagi. Tapi pastikan masjid atau surau yang tuan-tuan punya tu ada orang datang. Kau tak macam ni lah. Kalau tuan-tuan sendiri duduk di tempat orang yang wakaf, tiba-tiba orang tak baca, sedih tak? Sedih. Kita niat kita nak bagi arwah pada arwah mak kita dah meninggal. Sekurang-kurangnya kalau orang baca Allah hai seronoknya. Okey, itulah saya nak bagi peluang pada tuan-tuan. Kalau nak wakaf tulis, nak wakaf, nak beli pun boleh. Saya rasa cukup sekadar itu. Boleh tanya lepas ni. Bukan maknanya tak masalah. Ya, nombor telefon sini pun boleh. Boleh lah, boleh tanyalah. Okey. Mari kita baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada tuan-tuan yang berminat nak panggil saya di tempat-tempat di jabatan, boleh hubungi
ada nombor telefon ni, ataupun boleh Ustaz, boleh tak kami nak jemput Ustaz ke tempat kami pula. Contohlah, mungkin ada yang datang nak menyinggah kat sini. Kan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni sekadar nak singgah je masjid ni. Rupanya dia ada tempat lain. Ustaz, lepas ni Ustaz kami jemput Ustaz nak. Boleh. Quran betul, saya cakap betul-betul banyak untuk kami sebarkan. Cuma PKP kami masalah. Ya, itu saja. Terima kasih. Oh, ni nak penyerahan. Memeh Quran. Bolehlah bagi 10 ke 8 naskah, kau tak berat sangat. Gimik je. Memeh. Yang